Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari buat TPR Nur Hayati binti Jalil daripada City Plan Design Works Shah Alam. Dan terima kasih Puan kerana sudi menerima jemputan kami untuk sesi temu bual bersama perancang bandar pada hari ini bagi subjek Professionalism in Town Planning. Boleh Puan cerita sedikit tentang latar belakang Puan dan berapa lama Puan dah dalam bidang perancang bandar ni? Terima kasihlah sebab sudi nak interview saya ni. Saya tahu saya Nur Hayati Jalil. Saya telah bersama City Plan ni lebih kurang 18 tahun. So sekarang ni saya registered town planner lah. Saya grade daripada UiTM juga tahun 2003. Dan satu degree lah sebab saya diploma degree dekat UiTM. Informasi dan pengenalan umum dalam kerjaya perancang bandar ni, apa ciri-ciri yang diperlukan oleh seorang perancang bandar yang profesional tersebut? Ciri-ciri macam tu. Dia untuk jadi seorang yang profesional, kita kena register dengan MIP. Lepas tu kena register dengan lembaga. Baru kita boleh jadi registered town planner. So sekarang ni kita ada untuk praktis kena apply dengan COP, Certificate of Practice, di bawah lembaga. Bila kita dah register dengan lembaga, baru kita boleh praktis lah. Dia ada COP tu. Untuk register dulu kena pergi dia punya course lah. Course dia exam and then ada interview. Cuma sekarang ni mungkin dia cara dia lain lah. Masa time saya dulu kita pergi course, lepas tu exam, then baru interview. Cuma sekarang ni dia punya step dia tu lain sikit lah. Ingat saya dia kena submit dia punya logbook dulu sebelum interview, sebelum pergi exam. Kalau dulu tak, dulu masa saya dulu kita submit, pergi course, lepas tu exam, submit logbook, baru boleh interview. Seperti yang kita tahu, perancang bandar ni sangat penting kerana dia merancang sesuatu bandar ataupun daerah. Oleh itu kami ingin Puan untuk memberi pencerahan lebih lanjut berkenaan dengan apakah sumbangan perancang bandar kepada masyarakat, persekitaran dan kelestarian ekonomi. Okay, seperti yang you all pun belajar kan, kita perancang bandar ni kita merancang untuk manusia. Kita kena ambil tahu pasal persekitaran juga, pasal environment. Dari segi sosial semua kita kena ambil tahu benda tu. Kita bukan sebab hubungan kita seperti yang kita tahu hubungan kita antara kita, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan kita dengan pencipta. So dalam perancangan pandang kita kena tengok, kita kena satu benda yang paling benda hidup lah. Benda hidup sekali manusia. So bila kita rancang kita kena tengok apa keperluan manusia. Sama juga daripada segi persekitaran. So kita nak rancang sebab dia relate antara manusia dengan persekitaran tu, dia relate. Jadi kita kena tengok persekitaran. Contohlah rancang sesuatu tu kita kena tengok daripada segi aspek sosial dia. Kita bukan boleh simply rancang okey hari ni kita nak buat rumah ni, kita buat je macam tu. Tak. Kita kena tengok lagi persekitaran tu apa dia, persekitaran yang ada, apa kesan dia besok nanti bila kita dah rancang tu, bila benda tu dah implement, so apa kesan dia pula kepada persekitaran. Sebab dia nanti dia akan melibatkan masalah banjir, infra. Tu benda-benda macam tu dari segi perancangan memang kita kena tengok. Supaya dia tak bagi kesan lah nanti untuk akan datang. Saya nak tanya, kalau macam pendapat Puan Yati, sebagai seorang perancang bandar, macam mana kita nak meningkatkan profesional dalam bidang ni? Sebab kita tahu bidang ni melibatkan pelbagai pihak, contoh macam public, government, dan ada berkaitan sikit dengan politik. So macam mana kita nak tingkatkan profesional kita tu?
Jika satu lagi dari segi aspek communication lah. Mhm. Communication kita dengan public. Sebab kita bila di sektor swasta kita tak berurusan sangat dengan public. Sebab kalau government yes kita akan berurusan dengan public. Sebab kita Mhm. kita akan dari segi kalau private kita akan berurusan dengan klien, berurusan dengan PBT. Satu lagi benda yang memang kena jaga dari segi etik lah, etika. Bila kita di consultant, bila kita nak berurusan dengan government, so banyak dia adalah cara-cara dia yang kita kena praktis benda tu. So dari segi etika tu maksud saya macam kita macam apa kena jujur lah. Kita berusaha satu etika dari segi jujur. Tak ada rasuah, tak ada apa macam tu lah. Macam mana kalau macam Puan kan swasta kan, bagaimana dengan hubungan dengan pihak swasta yang lain? Adakah dia macam saling berkait, berhubung macam tu? Dari segi swasta maksudnya dengan klien. Macam kalau kita dah duduk dalam lapangan kerja ni memang kita kena berusaha dengan klien sebab dia bagi projek kat kita kan. Okey, seterusnya apakah cabaran semasa dan masa hadapan profession perancang bandar? Cabaran semasa sekarang ni COVID lah. Kita tahu COVID kan. Bila COVID kita agak slow down sikit lah. Sebab banyak benda-benda yang tertangguh. Dari segi pembangunan tu macam agak slow sikit. Lepas tu nak berurusan dengan PBT pun agak susah sebab dia orang ada kalau masa zaman COVID ni dia orang tak kerja full time. Sebab dia alternate kan. Jadi kita susah nak berurusan dengan public dengan government. Itu yang cabaran zaman yang sekarang ni COVID lah. Sebelum COVID ni cabaran kita kalau sebab saya dekat office ni lebih berurusan untuk projek-projek fizikal melibatkan KM je lah. Bila cabaran kita nak berurusan dengan PBT. Bukan sebab biar contoh klien dia nak projek tu cepat siap. Tapi sebab kita kekangan kita dengan pihak PBT. Kita tak boleh nak push dia, okey minggu depan saya nak. Tak boleh lah macam tu kan. So tak nak cabaran dia kat situ lah. Bila klien nak cepat, kita tak boleh nak beli sebab adanya masalah dekat PBT. Dalam kerjaya profesional perancang bandar pandang kita dapat salah laku dilakukan kan. Boleh Puan berikan contoh dan pendapat Puan tentang kod tingkah laku profesional dan undang-undang yang berkaitan. Itu yang saya maksudkan tadi dari segi etik lah. Daripada segi etik. Bila kita satu daripada masalah isu biasa tu rasuah lah. Kadang-kadang mungkin lah, kita tak tahulah sebab saya tak buat. Kalau nak cepat, bila kita berurusan dengan government tu nak cepat, satu-satu kita bagi something kat dia. Satu lagi bila kita take over kerja orang lain. Contohlah kita ambil contohlah ada planner lain ada projek dia dah submit kan. Lepas tu kita tiba-tiba nak take over kerja dia. Tu tak boleh lah. Sebab dia kena selesaikan kerja dia. Planner lain tak boleh take over kecuali dia keluarkan release letter. So kadang antara planner dengan planner pun kita kena jujur jugalah. Kita tak boleh nak sailang lah cerita macam tu. Terima kasih Puan. Selamat puasa Puan. Okay.